Nabi SAW. Kita rujuk terus apa yang Nabi ajar kita. Betul. Okay? Kita tengok dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha yuhibbal abda, sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya at-taqiyya, iaitu pertama orang yang bertakwa. Kemudian al-ghaniyya, iaitu yang kedua orang yang rasa cukup dalam semua hal. Dan yang ketiga al-khafiyya, iaitu yang menyembunyikan amal soleh dia. Ini peringkat pertama. Banyak lagi golongan yang Allah cinta, tapi yang asal ni nak bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia cinta kepada siapa? Cinta kepada orang yang bertakwa. Abdullah ibn Mas'ud pernah sebut bila orang tanya tentang takwa, dia kata takwa itu artinya syukur, jangan kufur. Ingat, jangan lupa, taat, jangan ingkar. Gitu ya. Jadi orang yang taat dan orang yang tidak ingkar, maka itu sah tanda dia sedang dicintai oleh Allah. Okey. Orang yang ingat tanpa dia lupa kepada Allah dalam segala hal, bangun tidur alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, makan dia baca bismillah, dia ucap alhamdulillah, dia dengan Allah dalam segala urusan dia tak pernah putus dengan Allah Taala. Semua dia buat kerana nak cari redha Allah Taala. Naik motor pun baca doa. Iya, sungguh. Jadi walaupun sekarang ni banjir besar macam ni, ada di sebuah tempat kawan kita dilanda banjir, maka jangan lupa menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kata banjir pula. Itu jangan ya. Maka kita kena balikkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwa, yang tu satu. Yang kedua, rasa cukup dengan apa yang dia ada. Cukup susah benda ni. Qanaah. Kita dah dapat dah kereta kan ya, pakai ni tak cukup, rupanya tukar lagi. Kan, beli dah baru 10 hari, tengok kereta baru keluar. Handphone pun cukup lah. Daripada Note 2, Note 3, Note sampai Note 21 pun ada. Kita tak pernah puas hati. Maka sifat orang yang mendapat kasih Allah adalah dia rasa cukup. Qanaah. Duduk rumah flat dengan 3 bilik, ada anak-anak, perempuan 1 bilik, mak bapak 1 bilik, lelaki 1 bilik, memadai. Dalam rumah yang sempit itu dia masih ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa memadai. Dia tak pernah jenguk dekat tepi bukit tu, ada banglo 3 tingkat. Kan ya? Dia tidak berangan-angan jauh. Ya, seperti mana yang kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi pegang bahu Abdullah bin Umar, ya, Nabi kata, hiduplah kamu seumpama musafir. Itu seumpama musafir. Jadi bila kita berada di pagi, jangan berangan nak pergi waktu petang, bersiap untuk mati mungkin di tengah hari. Bila berada di waktu petang, jangan berangan nak jumpa besok pagi, mungkin tidur calon bete, calon kante. Gitu kan. Maka ini perkara tu, kita nak zahirkan perasaan rasa cukup. Cukuplah, alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kan. Dan yang ketiga adalah al-khafiyyu, iaitu yang menyembunyikan amal soleh dia. Setiap amal soleh dia cuba sembunyi. Dia takut kalau dia dedahkan amal soleh itu, dia termasuk benda yang riak, dia tak boleh berhadapan dengan perkara tu. Maka setiap amal di rumah dia beramal dahsyat. Okey. Kemudian bila dia pergi ke masjid, dia jaga amal dia supaya dia tidak menyebabkan diri dia riak, mengharapkan tontonan orang lain. So 3 asbab ni asas kepada orang. Siapa tadi soalan dia, siapa yang dapat rasa cinta Allah? Maka inilah siapa yang dicintai oleh Allah, orang yang bertakwa, orang yang qanaah, dan orang yang menyembunyikan amal. Kita kena cek cek diri kita. Adakah kita takwa, ataupun kita takwa hanya time banjir je. Besok dah hilang banjir, lupa diri, terloncat balik kan. Adakah kita takwa ketika PKP saja, bila PKPP udah lupa diri. Kan. Adakah kita takwa waktu kita sakit, dan bila kita sembuh kita lupa pada Allah. Sebab tu bila kita baca ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa yang benar setiap ketika takwa, ya. Nak lahirkan rasa cukup adalah satu benda yang cukup susah lah. Qanaah tu kan okeylah, cukup kot. Dah rasanya manusia. Sebab tu iman dia perlu dipolish.
untuk kawal hawa nafsu, kawal kemahuan yang tak pernah mau berhenti ni. Ya, kemudian sembunyikanlah amal, moga-moga Allah kurniakan kita rasa ikhlas pada Allah Taala. Bila Ustaz sebut tentang hidup umpama musafir tadi Ustaz ya, maknanya kalau kita pergi musafir ni dalam beg kita mungkin ada 3 helai baju, ada 3 helai seluar, adalah peralatan yang lain. Tapi kalau kita buka almari baju gitu Ustaz, Allah Rabbi. Bermaksud bila jadi musafir, ambil yang perlu, jangan ambil yang apa yang kamu mahu. Ambil yang perlu je saja. Bila contoh kita pergi ceramah jauh, saya pergi ceramah di Penang, saya tak bawa peti ais, saya tak bawa mesin basuh, saya tak bawa tilam empuk saya. Kan? Tilam empuk saya ada kat rumah saya. So musafir begitu, di atas muka bumi Allah begitu. So ambil apa yang perlu, dapat doa ibadat pada Allah. Ambil apa yang perlu, ambil apa yang perlu, bukan ambil apa yang kita mahu. Kalau ambil apa yang kita mahu, maka takut-takut kita lalai daripada mengingati dan mendapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belum tengok dalam